Okey, kita masuk kepada penyediaan anggaran kos. Okey, ini adalah proses yang wajib dilakukan oleh perunding bahan yang bertindak sebagai tempat rujukan oleh pelanggan. Ini syarikat besar lah ya, dia ada staf yang khusus untuk sebagai perunding bahan, staf khusus untuk perhubungan awam, maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia. Tapi kalau awak sendiri sebagai pemilik syarikat yang kecil, awaklah sendiri yang patut sediakan anggaran kos ni. Awak buat berapakah anggaran kos yang diperlukan? Okey. Untuk perhubungan awam, maksudnya dia ada bahagian-bahagian dia. Tapi kalau awak sendiri sebagai pemilik syarikat yang kecil, awaklah sendiri yang patut sediakan anggaran kos ni. Awak buat berapakah anggaran kos yang diperlukan? Okey, macam syarikat ni tadi kita sambung, perunding bahan bertanggungjawab menyediakan peruntukan kewangan kepada pihak pereka bentuk sebelum menyediakan produk atau perkhidmatan. Okey, sekarang ni dalam syarikat tersebut, bila ada sesuatu melibatkan tempahan ataupun melibatkan produk baru, okey, perunding bahan ni dia bertanggungjawab membuat peruntukan. Kita ataupun pengurus akan maklumkan kepada perunding bahan, okey perunding bahan, kita akan buat produk sekian-sekian, okey, tolong sediakan peruntukan bagi produk ini. So perunding bahan tadi, staf berkenaan, dia akan cari semua informasi atau maklumat tentang produk yang akan dihasilkan. Bila dah siap tu, dia akan sediakan satu laporan dan laporan tu dinamakan sebagai peruntukan kewangan ya. Dan perunding bahannya akan serahkan kepada pihak pereka bentuk supaya pihak pereka bentuk pun tahu sebenarnya berapakah bajet untuk buat produk yang nak dihasilkan. Jadi semua orang kira ambil tahulah tentang bajet ni, tentang anggaran kos ni. Semua kena ambil tahu sebab masing-masing akan berurusan dengan pelanggan. So bila akan berurusan dengan pelanggan, mereka ada info macam apa nak berkaitan dengan pelanggan bila pelanggan bertanya tentang kos. Bila pelanggan bertanya tentang perbelanjaan dan sebagainya. Jadi at least mereka boleh tahu. Cuma yang in charge sepenuhnya adalah dinamakan perunding bahan. Okey, jadi cikgu ulang balik, cikgu pergi semula kepada syarikat kecil, contohnya awak sebagai pemilik syarikat, awak sendiri yang menyediakan anggaran kos ni untuk projek awak akan hasilkan, dan bila berlaku apa-apa adjustment ke apa-apa pengubahsuaian terhadap projek awak sendiri tahu macam mana awak nak kurangkan bajet, nak tambah bajet dan sebagainya. Awak sendiri yang boleh tentukan ya. Okey, boleh faham ke ni? Boleh cikgu. Okey, cikgu pergi cepat. Okey, cikgu pergi. Thank you. Cikgu pergi cepat sangat ke? Tak. Alright. Okey, thank you. Seterusnya. Okey, terdapat dua kaedah membuat anggaran awal kos. Okey, dua kaedah membuat anggaran awal kos. Yang pertama, kaedah unit atau kuantiti, dan satu lagi ialah konsep SMART. Okey, kita lihat satu persatu ya. Apakah itu kaedah unit atau kuantiti? Ini adalah anggaran mengikut kuantiti barangan atau perkhidmatan. Kaedah ini memang pantas dan mudah difahami. Namun, penggunaan kaedah ini tidak begitu tepat dan tidak mengambil kira keseluruhan kos barangan yang terlibat. Jadi macam tadilah, contohnya awak meniaga air. Awak buat anggaran je. Anggaran ni kadang dia tulis atas kertas tapi dia anggarkan saja. Okey, selalunya kalau untuk nak buat 300 cup sehari, saya perlukan air berapa liter, air ni beli kat mana. Lepas tu saya akan beli contohnya air temikai berapa kos dia, air 5 berapa kos dia. Dia buat anggaran macam tu saja.
dia tak masukkan kos-kos yang lain, kos-kos yang kecil. Kos-kos lain tu seperti apa? Okey, kita akan lihat juga selepas ni. Ini yang kasar, yang secara kata orang tu secara rambang. Contohnya kalau orang tanya cikgu, Cikgu Sarina buat kuih, Cikgu Sarina pun buat kuih juga. Cikgu Sarina buat kek ni berapa kos dia? Oh, kek ni anggaran kos dia cuma RM30 je. Okey, tapi cikgu jual 35. Jadi 35 tolak 30 jadi RM5 je cikgu untung. Contohnya itu anggaran. Okey? Baik. Sekarang ni biasanya kaedah kuantiti ni untuk yang dah biasa buat lah. ya, betul-betul yang dia biasa Untuk buat. orang yang dah biasa buat, Ya. dia dah boleh buat anggaran dah untuk satu benda tu, betul. satu barang, berapa kos dia. Berapa Tapi betul. harga tu mungkin berubah lah. Macam sekarang, kalau sebelum ni ayam RM8 sekilo, bila ada perubahan harga tu, ada punya ni akan berubah lah. Betul-betul. Okey. Jadi kalau awak sendiri terlibat menyediakan kos, dah tentulah awak tahu kan berapa harga-harga setiap barangan. Okey. Terusnya, konsep SMART. Okey, konsep ini diguna pakai dalam penentuan anggaran keseluruhan projek bermula dari S. Specify, M. Measurable, A. Attainable, R. Realistic dan T. Time bound. Okey, ini ada penerangan dia selepas ni. Kalau boleh dihuraikan dalam bahasa Melayu, specify apa dia cikgu? Specify. Okey, kita lihat yang berikutnya Tak apa, kita lihat yang berikutnya. Sebab cikgu pun tak semua ni cikgu ingat. Okey. Ni dia S. S adalah penetapan tujuan atau objektif projek. Okey, penetapan tujuan. Spesifik lah, maksudnya specify tu spesifikkan apa yang kita nak, apa tujuan kita, apa objektif projek kita. Macam tadi, saya meniaga air sajalah, itu objektif dia. Dia nak pastikan air dia terjual habis waktu Ramadan, waktu bazar ni. Okey. Kemudian M, measurable, pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat. Jadi berapa penggunaan kos tu, dia kena tahulah, dia kena ukur. Okay. A, attainable. Projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja. Macam jual air tadi. Kalau awak dah selalu biasa jual 300, tiba-tiba awak target nak juga 500. Tak kira hujan ke panas ke, saya nak 500 juga tak terhasil. So, awak rasa macam mana? Awak berupaya tak nak mengendalikannya? Bukan setakat dari segi tenaga awak, tapi dari segi kewangan, awak ada bajet ke nak buat 500 cup untuk air tu tersebut? Jadi awak kena ikut kemampuan lah. Berapa banyak yang awak nak laksanakan, yang nak buat tu. Okey. R adalah kesesuaian dengan kehendak pengguna dan dia analisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek. Maksudnya air yang awak jual tu adakah mengikut spesifikasi yang pelanggan nak. Okey, adakah contohnya kalau awak jual air apa yang pelanggan suka. Awak tak boleh jual air sembarangan awak kena ikut apa yang pelanggan suka. Dia barulah pelanggan bagi respon yang baik terhadap produk awak. Contoh macam air tadi kan, awak jual air yang macam yang memang orang suka lah. Contoh air yang awak suka minum daripada bazar apa dia? Tembikai. Tembikai lagi. Segar kan, fresh kan tembikai ni. Rasa macam turun kat tekak tu macam hilang dahaga. Okey, faham. Lagi? Mangga. Air mangga. Cikgu tengok dekat bazar itu macam nampak ada lemon madu. Cikgu tengok macam Masya Allah, ada lemon dia. Lepas tu dalam tu ada warna dia pun macam sweet lemon macam tu. Macam cikgunya kata ya Allah sedap. Tapi cikgu tak beli. Sebab cikgu jarang beli air dekat bazar. Sebab cikgu tak tahu air tu sama ada air masak atau tidak. Itulah cikgu jagalah air tu, takut nanti dah minum tiba-tiba sakit perut. Sebab setengah orang tak kisah, dia tahan. Kalau cikgu khawatir. Itu je cikgu berjaga-jaga. Tapi cikgu sukalah tengok dia jual ada air cincau, ada air kelapa kan. Itu semua cikgu dah boleh agak tu semua mesti adalah pilihan orang ramai. Jadi dia dah buat sesuatu yang menarik lah. Orang tengok, orang belum rasa lagi dah tengok dia punya keadaan fizikal dia pun orang dah tertarik. Dah macam wow, bestnya. Macam itulah Okey. Dan T ini time bound kan. Time bound itu bermaksud masa
dan sumber kewangan mencukupi untuk menyiapkan projek itu. Tengok jadi masa ni penting lah. Okay, sebab tu awak tak boleh buat sesuka hati. Okay, awak kena tahu produk awak buat tu memang bersesuaian dengan masa yang awak ada, dengan sumber kewangan yang awak ada. Okay, itu dia konsep SMART. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Okey. Baik, dalam buku teks dah sampai muka berapa tu? 40. 40. Okey. SMART tadi S tadi apa? Penentuan atau objek. Okey. S specify. Okey. M Pengukuran pengagihan kewangan dalam kos-kos yang terlibat. okey. M tadi stand for Measurable. measurable. Sebab dalam exam pernah keluar tak soalan tu? Dia dalam bentuk what is S specify. Awak kena cari dia punya maksud dia. What is M measurable. Dia ada begitu. So awak kena tahu jugalah. A stand for Projek itu boleh attainable. dilaksanakan dari sudut keupayaan, kewangan dan tenaga kerja. Attainable ya. A betul. R Realistik, sesuaian dengan realistic. Realistic kesesuaian dengan kehendak pengguna. Betul. Dan T time bound. Oh, time bound. Time bound bermaksud masa dan sumber kewangan. Awak ambil kata kunci tu pun awak dah boleh agak dah. Apakah dia punya maksud dia. Okey.